Baik penonton, sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun singkatannya HAWANA akan berlangsung pada 27 sehingga 29 Mei ini dengan mengangkat tema Media Bebas Tunjang Demokrasi untuk memberi penekanan semula kepada kebebasan media dalam menjalankan tugas mereka. Dan sudah pastinya kita akan menilai bagaimana profesion kewartawanan ini dalam menempuhi cabaran, khususnya cabaran digitalisasi khususnya, dan juga kita menilai bagaimana cabaran untuk kita menepis penyebaran berita-berita palsu. Dan seperti yang kita sedia maklum, sambutan HAWANA 2023 ini akan berlangsung di Ipoh, Perak, dan Majlis Kemuncak HAWANA 2023 akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 28 Mei. Dan menariknya, sebenarnya sambutan HAWANA 2023 ini, dua pengamal media dipilih menyampaikan khutbah Jumaat di Perak hari ini, termasuk salah seorang kaki tangan daripada RTM Perak, iaitu Muhammad Fahmi Muhammad Noor, dan ini merupakan salah satu intipati utama sempena sambutan Hari Wartawan Nasional. Jadi bersamaan dengan itu kita akan menemu bual seorang tetamu, iaitu Encik Ahmad Faizal Muhammad Fiah yang merupakan pensyarah kanan program kewartawanan Pusat Pengajian Komunikasi dan Media UiTM untuk kita mengupas berkenaan dengan kredibiliti wartawan di era digitalisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tuan, mungkin untuk permulaannya kita kongsikan kepada penonton bagaimana perubahan ataupun evolusi profesion kewartawanan di antara dulu dan juga masa kini di era digitalisasi. Baik, terima kasih kepada rakan pengacara. Di mana yang kita tahu, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Wartawan Nasional kepada semua yang terlibat dalam bidang kewartawanan, baik daripada wartawan hinggalah kepada editor dan juga semua yang terlibat dalam menerbitkan kerja-kerja yang berkaitan dengan kewartawanan. Dan apa yang saya boleh katakan, dari dulu hingga sekarang kita telah merdeka lebih 60 tahun dan kita boleh lihat sebenarnya telah banyak perubahan yang telah dilalui dalam bidang kewartawanan dan juga dalam bidang ataupun yang menghasilkan yang berkaitan dengan kewartawanan, seperti contoh apa yang kita lihat dalam RTM dan juga mana-mana media yang ada di negara ini. Paling ketara adalah dari segi perbezaan ataupun perubahan teknologi. Jika dahulu wartawan mempunyai cabaran yang tersendiri untuk mendapatkan dan juga untuk menyebarkan maklumat yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Dan pada hari ini kita lihat dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi, segala-galanya dapat dicapai ataupun dapat disebarkan dengan lebih pantas. Dan pastinya dengan ada perubahan yang kita lihat, apa yang kita lalui pada hari ini telah memberikan cabaran yang tersendiri. Bukan kepada wartawan saja, malahan kepada semua, termasuklah kepada kerajaan dan semua mereka yang terlibat dalam bidang kewartawanan dan juga penghasilan penyebaran maklumat yang sememangnya penting terhadap kemajuan di negara ini. Ya, kalau saya nak sebut secara spesifik antara yang paling ketara pastinya adalah corak ataupun cara kerja wartawan dulu dan sekarang. Tapi apa yang kita boleh katakan sebenarnya intipati kerja-kerja kewartawanan itu sebenarnya tidak banyak berubah, malahan tidak berubah pun. Sebab antara tugas utama wartawan ini adalah menggali dan juga mencari maklumat dan juga untuk disebarkan kepada rakyat, dan juga ia sesuatu maklumat yang boleh dimanfaatkan, dan pastinya segala yang telah ataupun yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat itu juga adalah penentuan kepada pembangunan dan juga kemajuan sesebuah negara, khususnya Malaysia yang telah merdeka lebih 60 tahun ini. Okey. Tuan, apakah antara cabaran khususnya dalam profesion kewartawanan, khususnya dalam sekarang ini kita melihat situasi dalam dunia digitalisasi semakin bertambah maju, dan kita lihat juga ledakan media sosial khususnya penyebaran berita-berita palsu sekarang ini antara cabaran utamanya. Jadi apa antara yang boleh kita rungkaikan dalam hal ini, Tuan? Okey, baik. Antara cabaran utama pastinya adalah soal kepantasan menyebar dan juga mendapatkan maklumat. Itu cabaran utama. Tapi dengan ada kemudahan dan juga kemajuan pembangunan dalam teknologi, sedikit sebanyak ia telah memudahkan kerja seorang tawan. Tapi kita bila bercakap
soal perbandingan kita dengan media-media lain, khususnya dalam media sosial. Pastinya cabaran bukan soal kepantasan lagi dah, tapi soal tentang kebenaran ataupun ketelusan sesuatu maklumat yang dikongsi ataupun yang disebarkan. Sebabnya dengan adanya pilihan ataupun option-option media sosial dan juga pelbagai media, sudah pasti pembaca ataupun pendengar dan juga penonton mungkin akan mudah untuk dipengaruhi, dan pastinya hanya maklumat yang benar-benar sahih, yang benar-benar benar, itu sajalah yang betul, yang membezakan antara sesuatu media dengan media lain. Tetapi sebagai media konvensional, contohnya di RTM ataupun mana-mana media, soal menyebarkan maklumat yang sahih itu adalah nombor satu. Itu adalah prioriti ataupun keutamaan. Itu adalah satu benda yang tidak boleh kita tidak boleh kita ada kelonggaran di situ. Dan tapi berbanding dengan media yang di luar sana tu, soal ini mungkin tidak difikirkan. Mereka hanya memikirkan soal keseronokan untuk menyebarkan maklumat, dan pastinya pasal soal berita benar ataupun tidak benar itu adalah satu cabaran dan juga satu perkara yang memang menjadi keutamaan lah kepada media sekarang untuk bagaimana untuk menangani. Tapi bukan soal menangani, tapi saya rasa media konvensional khususnya mereka telah melakukan satu tugas yang cemerlang lah, yang cemerlang. Dia tiada kompromi dalam memastikan sesuatu maklumat yang disebarkan itu adalah satu maklumat yang benar-benar tepat dan juga sahih, dan pastinya selebihnya adalah tidak mendatangkan mudarat kepada rakyat dan juga kepada negara. Dalam masa yang sama, sudah pastinya kita akan melaksanakan usaha yang berterusan untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya etika penyebaran berita di media sosial, untuk kita menyebarkan berita-berita yang sahih daripada sumber yang kita ketahui, sumber yang benar sahaja. Jadi dalam masa yang sama juga, Hawana 2023 ini bertemakan media bebas tunjang demokrasi. Jadi kita lihat indeks negara kita telah pun melonjak 40 tangga ke atas, dan juga negara kita pada ketika ini berada di tangga ke-73 bagi indeks kebebasan media dunia 2023 dan yang tertinggi dalam kalangan negara ASEAN. Jadi bagaimana untuk kita perkaitkan antara tema yang diangkat dengan indeks kebebasan media negara kita pada ketika ini, Tuan? Baik, bagi saya tema media bebas tunjang demokrasi ini memang sangat tepat dalam konteks negara kita, sebab kita tahu kita adalah sebuah negara demokrasi berparlimen, dan dalam masa yang sama kita juga adalah sebuah negara yang bebas. Dan bila kita berada dalam sebuah negara yang bebas, negara demokrasi, kebebasan media ataupun bebas dan satu media itu adalah sangat penting. Dan sebenarnya dalam konteks cabang di setiap negara, khususnya Malaysia, kita biasa dengar bahawa ada 3 cabang yang utama dalam sebuah ataupun pentadbiran sebuah negara, iaitu legislatif, parlimennya, eksekutif, dan juga judiciary ataupun kehakiman. Dan media biasanya dilihat sebagai cabang yang keempat ataupun dikenali sebagai fourth estate. Dan itu adalah satu petanda ataupun satu petunjuk bahawa kehadiran media, kehadiran media di sebuah negara itu sangat penting, sebab dia menjadi pengimbang antara kuasa dan juga menjadi wadah pemikiran rakyat. Jadi media ini berada di tengah-tengah, dan kalau kita tadi kata untuk meningkatkan kesedaran, media lah juga yang berperanan dalam meningkatkan kesedaran tentang soal berita benar dan sebagainya. Dan bila kita lihat indeks kebebasan media yang telah melonjak hingga ke tangga 73 dan antara yang tertinggi ataupun yang tertinggi di kalangan negara ASEAN, bagi saya ini satu perkembangan yang baik, dan juga kita harus berusaha untuk meningkatkan lagi indeks kita, dan ini menunjukkan bahawa kerajaan dan media itu saling bekerjasama dan saling berkait rapat dalam pembangunan negara, dan ini memberi satu petunjuk yang positif kepada kita. Tapi secara umumnya, secara keseluruhannya, bila kita dengar media bebas tunjang demokrasi, dan ia sangat tepat dalam konteks negara kita dan juga sangat tepat dalam apa yang kita telah lalui di kalangan media, baik media elektronik, media dalam talian,
dan juga media cetak katakan atau apa-apa media yang ada. Dan ini menunjukkan bahawa kalau orang kata apa, ada yang mengatakan bahawa kerajaan ataupun negara kita terlalu keras terhadap media, ia mungkin satu pandangan yang kita harus fikirkan semula. Tapi apa yang lebih penting, kita harus meningkatkan lagi soal kesedaran dan juga soal penggunaan media yang lebih rasional, dan juga bukannya gunakan media untuk kerja-kerja yang negatif yang mampu meruntuhkan negara kita. Baik, Tuan Ahmad Faizal, terima kasih atas perkongsian ini, khususnya untuk kita memahami bagaimana kredibiliti dan juga etika profesion kewartawanan dalam mendepani cabaran digitalisasi ini. Terima kasih sekali lagi Tuan Ahmad Faizal yang merupakan pensyarah kanan program kewartawanan Pusat Pengajian Komunikasi dan Media UiTM. Terima kasih Tuan. Ya, sama-sama. Selamat Hari Wartawan Nasional 2023 kepada semua. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan sepastinya seperti yang kami war-warkan, sambutan Hawana 2023 akan mula dilaksanakan pada esok hari 27 Mei sehingga 29 Mei yang akan berlangsung di Ipoh, Perak. Dan